Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ali bin Safi'i, Ketua Kumpulan bagi subjek JTW 501 Seminar Pengurusan. Kami diberi tugasan untuk membuat kajian sebuah syarikat yang dinamakan Green Ocean Corporation Berhad. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 8 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Ali bin Safi'i, Nur Anissa, Nur Ifah, Idina Musan, Siti Syazwani, Heda Irmayanti, Katli Mason, Daniel Hidayat. Salam sejahtera kepada Doktor. Saya Kathleen Mason akan membentangkan mengenai profil dan keadaan semasa syarikat. Green Ocean Corporation Berhad ditubuhkan pada tahun 2003 dan telah disenaraikan di pasaran es Bursa Malaysia Security Berhad sejak tahun 2005. Green Ocean Corporation Berhad merupakan sebuah syarikat liability terhad awam yang diperbadankan yang berbakalan di Malaysia. Visi Green Ocean adalah untuk menjadi sebuah syarikat pertubuhan hijau yang diiktiraf sentiasa menumpukan pada kemapanan dalam amalan operasi, faedah dan keuntungan pekerja kepada pemegang saham. Green Ocean mempunyai 3 misi. Misi yang pertama ialah berusaha untuk mempercepatkan kecekapan dan mengendalikan pengurusan yang berkesan untuk mencapai keputusan yang memuaskan kepada pelanggan dan pelabur. Misi kedua ialah untuk mewujudkan amalan perniagaan yang baik, membuat pelaburan yang baik, melaksanakan tanggungjawab sosial dan menjaga alam sekitar dan manusia. Sentiasa menjaga dan mengekalkan alam sekitar dalam semua aspek tawaran dan produk merupakan misi ketiga syarikat. Setakat ini, syarikat Green Ocean Corporation Berhad beroperasi melalui 4 segmen iaitu kelapa sawit, sarung tangan, makanan dan minuman dan lain-lain. Keempat-empat segmen ini beroperasi di bawah anak-anak syarikat mereka iaitu S Distribution Sdn Berhad, S Edible Industry Sdn Berhad, G Rubber Sdn Berhad dan S Green Energy Sdn Berhad. S Distribution Sdn Berhad terlibat dalam perdagangan semua jenis makanan dan minuman. S Edible Industry Sdn Berhad merupakan segmen produk minyak sawit yang terlibat dalam penghancuran isi rong sawit, penapisan minyak sawit dan isi rong sawit dan perdagangan produk minyak sawit. G Rubber Sdn Berhad yang merupakan segmen sarung tangan terlibat dalam pembuatan dan perdagangan sarung tangan. Manakala S Green Energy Sdn Berhad merupakan segmen lain-lain yang terlibat dalam pegangan pelaburan dan perdagangan biodiesel dan bahan alternatif tenaga dan bahan api dan perkhidmatan. Pada awalnya, syarikat terlibat dalam pengeluaran minyak isi rong sawit mentah, crude palm kernel oil CPKO serta perdagangan produk minyak sawit ditapis. CPKO dihasilkan melalui proses perahan isi rong sawit manakala minyak sawit yang ditapis terhasil selepas minyak sawit mentah telah melalui proses penapisan dan penyulingan. CPKO dan produk minyak sawit yang ditapis digunakan secara meluas sebagai bahan mentah untuk industri makanan. Syarikat Green Ocean telah menghadapi beberapa cabaran dalam pengeluaran CPKO kerana harga pasaran bagi komoditi sawit mentah kekal lemah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan bekalan CPKO, ramalan yang lebih tinggi untuk inventori produk minyak sawit dan permintaan yang rendah. Ketika wabak pandemik COVID-19 melanda, seperti syarikat-syarikat yang lain, Green Ocean juga mengalami gangguan dalam momentum pertumbuhan syarikat dalam segmen perniagaan produk minyak sawit. Memandangkan terdapat cabaran perniagaan yang dihadapi oleh syarikat dalam segmen tersebut, syarikat telah menceburi bidang pembuatan dan perdagangan perniagaan sarung tangan melalui salah satu anak syarikatnya iaitu G Rubber Sdn Berhad semasa tahun akhir 30 Jun 2021. Green Ocean percaya bahawa permintaan untuk peralatan perlindungan diri untuk membendung wabak telah meningkatkan permintaan sarung tangan. Dengan mencuburi bidang perniagaan tersebut, ia membolehkan syarikat menggunakan manfaat sepenuhnya terhadap peluang yang timbul ketika pandemik COVID-19. Sehingga kini, Green Ocean terus melaksanakan inisiatif untuk terus memperbaiki kedudukan kewangan syarikat. Pada 3 Januari 2002, syarikat telah memperbadankan anak syarikat milikan penuh yang baru iaitu S Distribution Sdn Berhad dengan modal saham terbitan sebanyak 100 saham biasa pada kadar RM1 sesaham. Aktiviti S Distribution Sdn Berhad adalah untuk menjalankan perdagangan, peruncitan dan pengedaran dalam semua jenis makanan dan minuman. Berdasarkan laporan tahunan 2002 Green Ocean Corporation Berhad, kutipan hasil syarikat untuk tahun 2002 mencatatkan RM7.61 juta, manakala mewakili pengunjupan sebanyak RM28.60 juta atau lebih kurang 79% berbanding tahun 2001, di mana jumlah mencatatkan sebanyak RM36.28 juta.
Hasil sebahagian besarnya disebabkan oleh penamatan dalam perdagangan produk minyak sawit berjumlah 34.33 juta ringgit. Langkah yang telah diambil oleh syarikat adalah selaras dengan strategi jangka panjang syarikat untuk menghadkan aktiviti perdagangan yang berkaitan dengan produk minyak sawit bagi mengurangkan pendedahan syarikat yang timbul daripada ketidaktentuan pandemik COVID-19. Setakat 30 Jun 2002, syarikat Green Ocean tidak mempunyai sebarang pinjaman, malah operasi syarikat dibiayai oleh gabungan sumber luaran dan juga dalaman. Sumber dana dalaman terdiri daripada ekuiti pemegang saham dan tunai yang dijana daripada operasi syarikat. Manakala sumber dana luaran pula terdiri daripada pelaksanaan korporat dan terma kredit oleh pembekal. Bagi analisis kewangan, kami akan menggunakan dua jenis analisis, iaitu analisis kecairan dan analisis keuntungan. Bagi menerangkan analisis ini, kami menggunakan data-data yang diperolehi daripada penyata keuangan syarikat bagi tempoh 5 tahun, iaitu bermula tahun 2018 hingga tahun 2022. Walau bagaimanapun, penyata keuangan tahun 2023 belum diterbitkan lagi oleh syarikat Green Ocean. Bagi nisbah kecairan, terdapat dua nisbah yang digunakan untuk menerangkan situasi keuangan syarikat, di mana nisbah kecairan menerangkan kemampuan syarikat untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka masa yang pendek. Data dari kunci kira-kira ini diambil bagi mengira nisbah melalui formula yang telah ditetapkan. Dalam nisbah kecairan, terdapat dua analisa yang digunakan, yaitu nisbah semasa dan nisbah cepat. Nisbah semasa digunakan untuk mengukur kemampuan syarikat dalam membayar obligasi semasa, iaitu dalam tempoh 1 tahun. Manakala nisbah cepat pula digunakan untuk mengukur kemampuan syarikat untuk membayar obligasi dalam tempoh 6 bulan. Formula yang digunakan untuk mendapatkan nisbah ini adalah: yang pertama, nisbah semasa sama dengan aset semasa bahagi liability semasa. Yang kedua, nisbah cepat sama dengan aset semasa tolak inventory dan dibahagi dengan liability semasa. Jadual ini adalah hasil pengiraan mengikut kepada formula yang telah ditunjukkan. Petunjuk nisbah yang baik adalah 1:1. Sebagai contohnya, bagi setiap RM1 hutang atau liability, terdapat RM1 aset yang boleh membayar hutang tersebut. Bagi analisa nisbah semasa, dalam jadual ini dapat dilihat bahawa bagi tahun 2018 hingga 2019, nisbah semasa menunjukkan 1:1, di mana syarikat mampu untuk membayar obligasi semasa syarikat. Namun bagi tahun 2020, nisbah semasa menurun ke 0.7 dan kurang daripada 1. Ini menunjukkan bahawa pada tahun 2020, syarikat tidak mampu untuk membayar obligasi semasa syarikat. Hal ini berlaku kerana liability syarikat lebih tinggi daripada aset syarikat. Bagi tahun 2021 dan tahun 2022 pula, nisbah semasa meningkat dengan drastiknya kerana pemilikan aset semasa yang lebih tinggi daripada liability syarikat. Nisbah semasa menunjukkan 1:54 dan 1:311. Secara langsungnya juga, nisbah ini menunjukkan bahawa syarikat mampu untuk membayar obligasi semasa syarikat. Bagi nisbah kedua, iaitu nisbah cepat, dapat dilihat bagi 3 tahun berturut-turut, iaitu tahun 2018 hingga 2020, skor nisbah adalah kurang daripada 1. Ini menunjukkan bahawa syarikat tidak mampu untuk membayar obligasi dalam masa yang pendek, iaitu dalam masa 6 bulan. Bagi nisbah cepat tahun 2021 dan 2022 pula, nisbah cepat menunjukkan skor yang lebih tinggi, iaitu 1:54 dan 1:308. Hal ini berlaku kerana liability syarikat lebih sedikit berbanding aset semasa syarikat. Oleh itu, bagi tahun 2021 dan 2022, syarikat mampu untuk membayar obligasi jangka pendek mereka. Sekian untuk pembentangan nisbah kecairan. Seterusnya akan disambung oleh Irmayanti. Data-data berikut adalah data yang telah diambil daripada kunci kira-kira syarikat bermula daripada tahun 2018 sehingga 2022. Terdapat dua jenis nisbah keuntungan yang digunakan, iaitu nisbah keuntungan bagi mengukur pencapaian untung berbanding dengan jualan. Yang kedua, nisbah-nisbah pulangan bagi mengukur pencapaian untung bersih berbanding dengan saiz pelaburan. Margin untung kasar mengukur peratus untung kasar yang diperolehi bagi setiap ringgit jualan. Margin untung kasar menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualan sebelum ditolak dengan
semua belanja syarikat. Hasil daripada analisis kewangan yang dijalankan mendapati setiap RM1 jualan syarikat pada tahun 2019 dan 2021 menyumbangkan keuntungan kasar. Margin untung bersih mengukur peratus untung bersih yang diperolehi bagi setiap ringgit jualan. Margin untung bersih menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualan setelah ditolak dengan semua belanja syarikat. Setiap RM1 jualan pada tahun 2019 dan 2021 menunjukkan keuntungan bersih. Walau bagaimanapun, bagi tahun 2018, 2020 dan 2022 menunjukkan jualan syarikat mengalami kerugian. Ini menunjukkan prestasi syarikat tidak baik kerana sama ada pengurusan pembelian tidak cekap atau kos pembelian tinggi. Pulangan atas pelaburan mengukur kadar keuntungan daripada setiap ringgit yang dilaburkan ke atas aset. Pulangan atas pelaburan menunjukkan kecekapan syarikat di dalam pelaburan aset. Semakin tinggi, semakin baik kerana menunjukkan keuntungan yang diperolehi. Analisis yang dijalankan mendapati pulangan atas pelaburan syarikat pada tahun 2019 sehingga 2022 tidak mencapai sasaran. Ini menunjukkan syarikat tidak cekap mengurangkan kos dan meningkatkan pulangan sebelum faedah dan cukai. Syarikat juga tidak mampu beroperasi dengan cekap. Pulangan atas ekuiti mengukur pulangan yang diperolehi oleh pemilik syarikat bagi setiap ringgit yang dilaburkan dalam perniagaan. Pulangan atas ekuiti membandingkan untung bersih syarikat dengan jumlah ekuiti. Lebih tinggi nisbah ini menggambarkan jumlah ekuiti yang dilaburkan mampu menjana keuntungan yang tinggi. Hasil analisis yang dijalankan mendapati pulangan atas ekuiti syarikat pada tahun 2019 hingga 2022 tidak mencapai sasaran. Ini menunjukkan syarikat tidak cekap dalam menjana keuntungan bagi pemegang saham. Oleh itu, syarikat tidak menjana keuntungan untuk pemiliknya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Syazwani Abdul Muttalib akan membincangkan mengenai analisis SWOT bagi syarikat Green Ocean Berhad. SWOT terdiri daripada 4 teras iaitu strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang dan juga threats atau halangan. Strengths dan weaknesses bersifat dalaman manakala opportunities dan threats pula bersifat luaran. Kekuatan pertama bagi syarikat Green Ocean Berhad adalah dengan menghasilkan produk berinovasi. Dengan adanya produk yang berinovasi, syarikat ini mampu kekal relevan dalam pasaran dengan adanya produk yang sentiasa ditambah nilai mengikut permintaan pasaran. Seterusnya, dengan menghasilkan produk yang berkualiti tinggi, produk syarikat ini sentiasa mendapat permintaan daripada pelanggan kerana kelebihannya yang sentiasa menitikberatkan soal kualiti terhadap produk yang dihasilkan. Pihak pengurusan syarikat juga meletakkan komitmen yang tinggi terhadap kelestarian alam sekitar dengan menekankan kepentingan menjaga alam kepada pelanggannya. Syarikat ini turut menjalankan kajian pasaran yang meluas sama ada dalam negara maupun secara global. Kelebihan yang ada digunakan pakai bagi menyesuaikan strategi pasaran dalam pasaran tempatan, manakala pasaran antarabangsa pula mengembangkan secara meluas bagi memenuhi permintaan di luar negara. Seterusnya adalah pembangunan modal insan merupakan kelebihan yang ada pada syarikat ini kerana mempunyai pengurusan yang cekap selain melahirkan pekerja yang berpengalaman di dalam organisasi. Dan yang terakhir, syarikat ini mempunyai kestabilan kewangan yang kukuh. Ini memberikan kemampuan untuk membuat pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan, mengatasi cabaran pasaran dan melaksanakan strategi pertumbuhan jangka panjang. Namun yang demikian, syarikat ini mempunyai kelemahan yang perlu diberi perhatian supaya dapat memperbaiki strategi pasaran yang baik. Strategi pasaran yang hanya bergantung kepada pasaran tempatan akan memberi kesan negatif terhadap pendapatan dan pembangunan syarikat. Sumber pengeluaran yang terhad merupakan kesan daripada keterbatasan terhadap kewangan, tenaga kerja dan juga teknologi. Syarikat kurang fleksibel terhadap trend produk yang berada di dalam pasaran. Seterusnya, kos pengeluaran yang mahal akan mengakibatkan pesaing mengambil kesempatan untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Persaingan yang sengit dalam pasaran memberi tekanan kepada syarikat untuk kekal di dalam pasaran, dan yang terakhir adalah jenama yang kurang dikenali kerana strategi pasaran yang tidak efektif.
Oleh itu, syarikat Green Ocean Berhad boleh mengambil peluang yang ada bagi menaik taraf perniagaan sedia ada dengan memasuki pasaran yang baru dengan menghasilkan produk yang inovatif dan mengeksport produk secara meluas, memperkenalkan teknologi baru dalam penghasilan produk, di samping dapat mengurangkan kos pengeluaran, menjalinkan hubungan strategik dengan pemain industri bagi mengembangkan penghasilan produk mengikut pasaran, melaksanakan strategi pengurusan kewangan di peringkat organisasi, memberi penekanan terhadap ESG iaitu Environmental, Social dan Governance supaya dapat menarik lebih banyak pelabur yang berpotensi untuk meningkatkan reputasi syarikat, dan yang terakhir adalah mempelbagaikan lebih banyak sektor pengeluaran seperti kesihatan, F&B atau membuka peluang pendapatan baru syarikat. Walau bagaimanapun, terdapat halangan yang akan menggugat kestabilan syarikat kerana syarikat baru saja mencipta keuntungan berterusan menyebabkan pelabur menjadi kurang keyakinan untuk membuat pelaburan terhadap syarikat ini. Yang kedua, pengunduran juruaudit syarikat iaitu Ecovis Malaysia PLT boleh menyumbang kepada kebimbangan seperti pengurusan kewangan yang tidak cekap dan telus. Hal ini akan menyebabkan pelabur tidak berminat untuk meneruskan kerjasama. Pengurangan jumlah saham syarikat akibat daripada proses konsolidasi iaitu peleburan dua syarikat menjadi satu. Seterusnya, risiko penny stocks iaitu saham kecil. Penny stocks adalah saham yang bernilai di bawah 50 sen seunit di Bursa Malaysia. Kekangan terhadap pengurusan operasi kerana melibatkan beberapa syarikat yang berbeza teras perniagaan, dan yang terakhir adalah penilaian semula strategi dan pengurusan akan melibatkan lebih banyak masa diambil untuk menstabilkan semula syarikat. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Ifah binti Rahim akan membentangkan mengenai analisis Porter's 5 Forces. Dalam analisis ini terdapat 5 item dan saya akan menerangkan setiap satu item. Yang pertama, ancaman pendatang baru dalam industri adalah rendah. Industri tenaga hijau memerlukan modal yang besar untuk persediaan awal dan pelaburan dalam teknologi mereka. Hal ini bertindak sebagai penghalang kepada pendatang baru. Selain itu, sekiranya Green Ocean Corporation Berhad mematenkan teknologi ataupun perkongsian strategik mereka, maka pendatang baru akan sukar untuk meniru dan hal ini dapat menguatkan halangan. Yang kedua, kuasa menawar pembekal adalah tinggi. Jika kita lihat dari segi pengguna sangat sensitif terhadap harga dan terdapat alternatif bukan hijau yang lebih murah, hal ini dapat meningkatkan ancaman. Sebagai contoh, jika sumber tenaga tradisional menjadi lebih kompetitif dari segi kos, hal ini boleh menimbulkan ancaman kepada penawaran tenaga hijau bagi Green Ocean Corporation Berhad. Yang ketiga, kuasa menawar pembeli adalah rendah. Jika pembekal boleh mengintegrasikan dengan mudah ke dalam pasaran tenaga hijau, hal ini boleh memberi kesan kepada kuasa Green Ocean Corporation Berhad. Sebagai contoh, jika komponen utama untuk teknologi tenaga boleh diperbaharui Green Ocean Corporation Berhad daripada pembekal tunggal, maka pembekal tersebut mempunyai kuasa yang lebih besar, dan hal ini juga menyebabkan kuasa tawar menawar pelanggan adalah rendah kerana bilangan pembekal yang kurang dan pembezaan produk yang tinggi. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Jika terdapat pelbagai pembekal tenaga hijau yang menawarkan produk yang sama, maka pembeli mungkin mempunyai lebih kuasa berunding. Dan juga ancaman penggantian adalah sederhana hingga pada tahap yang rendah kerana keunikan produk yang sama daripada pembekal adalah rendah dan kos penukaran adalah lebih tinggi. Yang terakhir, persaingan sedia ada. Green Ocean Corporation Berhad telah ditubuhkan dalam masa yang agak lama, maka mereka mempunyai belanjawan yang lebih besar dan banyak sumber untuk mengekalkan bahagian pasaran mereka. Walau bagaimanapun, jika mereka tidak mempatenkan teknologi mereka sebagai contoh, persaingan berpotensi boleh meniru dengan lebih mudah, dan juga persaingan antara syarikat secara perbandingan dalam keadaan yang sederhana kerana halangan kemasukan yang tinggi, pertumbuhan industri yang rendah dan juga kesetiaan pelanggan. Secara kesimpulannya, Green Ocean Corporation Berhad mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam industri hijau. Sekian, terima kasih. Cadangan strategi alternatif selain SWOT dan Porter adalah strategi Chandelier, di mana strategi Chandelier ini adalah sasaran dan tujuan jangka panjang sesebuah perusahaan dan arah tindakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Cadangan strategi alternatif yang kedua adalah strategi of May. Strategi of May membantu syarikat memahami situasi pasaran secara keseluruhan dengan melihat 3 perspektif berbeza, iaitu perspektif pelanggan, perspektif persaingan dan perspektif syarikat. Dengan memahami 3 perspektif ini, syarikat boleh mempunyai gambaran yang lebih lengkap tentang situasi pasaran dan peluang sedia ada. Dari segi penambahan baik pada syarikat, yang pertama adalah mengenali pasaran atau pengguna yang menggunakan produk sarung tangan ini seperti sektor perubatan, pertanian dan kejuruteraan. Yang kedua adalah kuasa rundingan. Kuasa rundingan perlu dikuasai seperti memberi harga yang menarik tanpa menjejaskan keuntungan dan memuaskan hati pihak syarikat atau pihak pembeli. Yang ketiga adalah memperbaharui strategi. Syarikat perlu memperbaharui strategi dari semasa ke semasa atau mengikut peredaran zaman.
dan teknologi. Yang keempat, mengembangkan produk. Menawarkan produk yang berkualiti dengan harga yang baik serta keupayaan R&D yang baik.